Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sadaqallahu maulanal azim. Tuan-tuan, hadirin yang saya hormati sekalian. Kuliah kita pada malam ini ialah bertajuk Tanggungjawab Orang-orang Mukmin dan Balasannya. Begitulah tajuk yang akan saya bawakan pada malam ini kepada tuan-tuan sekalian. Sebelum itu tuan-tuan, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya serta izinnya, hidayat dan taufiknya, kerana pada malam yang berbahagia ini kita sama-sama berada mengikuti kuliah maghrib. Alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Sebelumnya kita dapat meneruskan tajuk yang kita akan huraikan pada malam ini. Terlebih dahulu saya maklumkan kepada hadirin yang dihormati Allah. Mukmin itu yang disebut ialah orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang mukmin itu ialah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sama juga orang yang takwa itu ialah orang-orang yang telah melakukan suruhan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan. Dan seterusnya tuan-tuan, untuk sama-sama kita menggunakan masa yang berharga ini, saya teruskan sedikit sebanyak saya huraikan ayat ini, iaitu ayat yang ke-71 ialah surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, maksud dan makna ayat ini, orang-orang mukmin, maknanya orang-orang mukmin ini ialah terdiri daripada orang-orang mukmin yang laki-laki. Ya. Dan juga bersama-sama dengan mukminat, maknanya orang mukmin yang terdiri daripada gulungan orang-orang perempuan. Ya. Jadi mukmin lelaki dan mukmin perempuan.
Mukmin dan perempuan sebenarnya Allah telah berikan di dalam hidupnya, ianya telah diberikan suatu pemimpin yang dipilih daripada kalangan mereka-mereka untuk menjadi ketua dan memimpin kepada orang-orang mukmin dan mukminat. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, tanggungjawab perkara-perkara yang dilakukan oleh orang yang beriman itu ialah tidak lain dan tidak bukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu seperti melakukan amal-amal saleh, amal-amal seperti kita beribadah, terutama sekali dalam soal-soal tanggungjawab yang diwajibkan kepada kita terlebih dahulu, seperti solat, ya, yakni sembahyang, berzakat dan lain-lainnya. Tuan-tuan, selain daripada itu, setelah kita dapat memerintahkan dan dapat melakukan tanggungjawab perintah Allah, maka seterusnya yang menjadi kewajipan kepada setiap orang-orang mukmin dan juga mukminat dapat melakukan perintah Allah supaya dapat menyuruh kepada yang lain, khususnya kepada umat-umat Islam dan mukmin-mukminat yang lain, untuk melakukan perkara-perkara yang makruf, yakni ialah perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ilmu ibadah yang terbaik, yang senantiasa untuk mendampingkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya hadirin sekalian, dan seterusnya ialah orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat juga bertanggungjawab supaya kita menyuruh kepada ahli-ahli kaum kerabat kita dan rakan tolan kita untuk menjauhkan daripada perkara-perkara yang mungkar. Maksudnya ialah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dengan yang ringkas seperti sesuatu yang dilarang oleh Allah, melakukan sesuatu iaitu perkara yang berzina, minum arak dan buat khianat kepada keluarga-keluarga kita, sama ada kita dengan keluarga kita seibu sebapa ataupun dengan keluarga rakan tulan kepada yang lain-lain. Sebab itu, kita melakukan dan menyuruh itu ialah sebagai tanggungjawab kita orang Islam dan orang mukmin. Disebutkan di dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bahawa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bahawa kita bertanggungjawab untuk senantiasa memberitahu dan memberi ingatan. Itu adalah satu kerja-kerja kepada orang-orang mukmin. Selain daripada itu, tuan-tuan sekalian, iaitu mendirikan solat, itu yang saya katakan tadi. Wa yuqimus solah. Kita bertanggungjawab diri kita sendiri dan seterusnya kita menyuruh kepada orang lain supaya ianya menunaikan ataupun mendirikan as-solah. Dan seterusnya, kita bersyukur dan alhamdulillah jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu
memberi rezeki dan kemewahan kepada kita apabila kita mempunyai kelebihan harta benda yang melimpah ruah, yang telah mencukupi kepada nisab, yang menunjukkan bahawa harta benda kita itu mewajibkan kepada pembayaran zakat, maka wajiblah kita untuk mengeluarkan zakat sebahagian daripada harta-harta kita. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya bukan itu memberikan keberatan dan tanggungan kepada kita. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menjelaskan kepada seluruh umat-umatnya perintah ataupun suruhan mengeluarkan zakat harta kita itu disyaratkan harta-harta kita itu telah mencukupi hak milik tersendiri, iaitu hak mutlak, ya, hak kita, barulah kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, tuan-tuan. Jadi berarti Tuhan bukan nak memberatkan untuk membebankan kepada umat-umatnya. Sebenarnya Allah senantiasa menjaga, memberikan kemudahan dengan bentukan secara terbaik, kerana Allah tu bersifatkan pengasih, penyayang dan pemurah kepada hamba-hambanya. Dan seterusnya, tuan-tuan yang dihadirin, hadirin sekalian, seterusnya kita hidup di dunia ini mempunyai seseorang pemimpin agung yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan pemimpin untuk menyampaikan segala-gala urusan kepada setiap hamba-hambanya, iaitu khususnya kepada umat-umat Islam dan seterusnya kepada umat-umat yang lain umumnya. Tuan-tuan sekalian, ya. Tuan-tuan sekalian, seterusnya, wa yuti'ullah, orang-orang mukmin dan mukminat itu bertanggungjawab untuk senantiasa memerintah dan menyuruh kepada keluarga dan seterusnya, rakan tolan, rakan sahabat kita, kita dapat memberitahu dan menyuruh supaya kita semuanya itu hendaklah taat setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya juga kita memberi taat setia yang tidak berbelah bagi kepada pemimpin kita, junjungan, ya, kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa, tuan-tuan, ibu bapa yang dihormati Allah? Sebab Allah perintahkan kita yang demikian kerana orang-orang mukmin dan orang-orang yang senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka-mereka ini semuanya menjadi umat yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada umat-umat, khususnya ialah orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, dan juga khususnya semuanya orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan selaga
segala perintah yang terbaik dan menjauhkan perkara-perkara yang mungkar. Yang ini ialah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala pahala, rahmat, nikmat kepada hamba-Nya kerana Allah itu melakukan sesuatu yang paling bijaksana dan paling adil terhadap hamba-hamba-Nya. Dan seterusnya, tuan-tuan sekalian, yang sangat-sangat yang kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, pengiktirafan Allah kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan suatu janji yang sangat teristimewa, dan kita akan menjadi orang yang paling bahagia dan sejahtera dan orang-orang yang berjaya di sisi Allah di zaman akhirat kelak. Ayat yang saya akan sebutkan yang menunjukkan dengan jelas, yaitu di dalam surah, ya. Surah ni surah Taubah, yaitu ayat 72, tuan-tuan. Saya bacakan, sama-sama kita dengar untuk sama-sama mengikuti supaya kita dapat memahami dan dengan secara yang mantap, ya, dan dipahami, dan seterusnya dapat untuk kita melakukan apa yang diperlukan dalam apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan sekalian, maknanya dan maksudnya ataupun tujuan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan al-mu'minin kepada orang-orang mukmin, tuan-tuan. Wa'adallahu, Allah Subhanahu telah berjanji al-mu'minin kepada orang-orang mukmin. Ya. Wal mu'minat, dan kepada orang-orang mukminat itu, orang yang mukmin lelaki dan mukminat itu perempuan. Apa tuan-tuan yang dibagikan kepada mereka? Ya Allah, tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, Allah menjanjikan bagikan kepada kita di surga keistimewaan, bukan saja di surga nanti, tapi semasa kita hidup di dunia dan seterusnya lantas di akhirat kelak, yaitu surga yang di bawahnya beberapa sungai. Tuan-tuan, ya Allah, tuan-tuan, pada mereka. Begitulah tuan-tuan, maksud dan kandak ayat tersebut. Ya. Saya ulangi untuk sama-sama kita dapat penjelasan yang sejelas-jelasnya, ya.
Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin dan mukminat. Apa tuan-tuan? Hadirin yang dihormati Allah, ialah Allah membagikan anugerah kepada mereka ialah surga. Iaitu tempatnya di akhirat kelak yang tidak dapat diketahui siapa pun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Apa tentuan terdapat dalam surga? Iaitu beberapa sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Kita duduk di surga yang bawah sungai-sungai yang mengalir airnya buat selama-lamanya, tuan-tuan. Kita hidup di akhirat tak akan mati lagi. Sekiranya kita menjadi golongan yang amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap dan beri nama kita sebagai mukmin dan mukminat, tegasnya ialah orang yang senantiasa takwa kepada Allah, kita duduk di akhirat buat selama-lama dengan hidup yang mulia dan bahagia. Selain daripada itu, Allah bermurah hati memberikan lagi, iaitu wa masakin atau ibatan, beberapa tempat yang cantik-cantik, yang kalau kita duduk yang nyaman, anginnya sepoi basah, dan tempat yang tak pernah kita duduk, tuan-tuan. Itu maknanya Allah bagi lagi kepada kita, kepada orang-orang mukmin dan mukminat, iaitu di surga, iaitu beberapa tempat yang cantik-cantik. Kat mana tempat tu? Fi jannah. Namanya ialah fi jannati adnin, ya. Iaitu di dalam surga, tempat orang-orang yang berjaya, mendapat kejayaan yang besar. Dan mereka-mereka ini mendapat keridaan Allah Subhanahu. Ya Allah. Tuan-tuan, hadirin yang dihormati sekalian, begitulah kemurahan Allah Subhanahu terhadap umat-umatnya yang senantiasa bertakwa kepadanya. Iaitu melakukan sesuatu yang baik dan senantiasa menjauhkan perkara-perkara yang mungkar, maknanya perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka-mereka itu masuk dalam surga mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itulah yang bersifatkan Maha Agung, Maha Kuasa, ya, dan Maha Mulia, Maha Penghakim yang bijaksana, paling adil terhadap hamba-Nya. Seterusnya, orang-orang yang ada di dalam surga itu disebutkan bahawa mereka-mereka itulah orang-orang yang sangat berjaya. Berjaya yang amat besar. Jadi tuan-tuan, setakat itulah saja kuliah kita pada malam ini.
Mudah-mudahan semasa kita berada bersama-sama dalam majlis ini, kita mohon dengan Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita lakukan sebentar dan baru ini tadi semuanya telah direstui dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ganjaran yang terbaik di sisinya. Setakat itu dulu tuan-tuan. Sebelumnya saya memundurkan diri daripada majlis ini. Terlebih dahulu saya memohon ribuan ampun dan maaf jika sekiranya terdapat beberapa perkara yang tak jelas dan kurang terang dan kadang-kadang terdapat saya baca itu terasa gagap, maka tak lain dan tak bukan saya pohonkan supaya para hadirin ibu bapa sekalian dapatlah memberi kemaafan kepada saya dunia dan akhirat. Dengan ini saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.